Jadi sekarang ini kita berada di tempat yang namanya Masjid dan Maqam Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Salman Farisi ini sahabat Nabi yang mulia yang sangat luar biasa. Ya, dia berbangsa Farisi. Farsi itu daripada negeri Iran lah ya. Kalau kita kata Persian lah ya. Jadi beliau ini di mana adalah seorang anak kepada seorang bapaknya seorang saudagar yang kaya, dah bahkan governor, mempunyai ladang yang sangat luas ya. Jadi bapa dia ni selalu perintahkan dia untuk menjadi supervisor. Tiap-tiap hari pergilah ke ladang tengok orang bekerja. Tiap-tiap hari dia pergi ladang tu, dia lalui satu gereja. Gereja tu ada satu rahib. Rahib itu dia beribadat di atas agama Nasrani yang beriman pada Allah Tuhan yang satu, bukan Tuhan tiga, tidak ya. Mana agama yang betul Nasrani. Dia pun dengar apa rahib ni ngajar, lama-lama dia pun jatuh cinta pada agama Nasrani, dia pun masuk agama Nasrani. Bapa dia apabila dia tahu anak dia masuk agama Nasrani, bapa dia ikat dia dan penjarakan dia dalam rumah. Tapi dia dapat lepaskan diri dan kemudian dia pun duduklah dengan rahib ini, tinggalkan keluarga dia semua. Tak pedulilah kaya bapa dia pun tak ke mana. Dia tinggalkan bapa dia duduklah dengan rahib ini dan belajar dengan rahib ini sampailah rahib ini pun dah tua dan nak meninggal dunia. Maka rahib ini berpesan, kalau aku mati, nanti kau pergilah ke Damascus, ada satu gereja di sana dengan rahibnya sekian-sekian nama, kau belajarlah dengan dia. Maka guru yang pertama ni meninggal dunia, dia pun teruslah pergi ke Damascus ya. Dia duduk di negeri Parsi. Di Parsi itu maknanya sebelah Iran lah ya. Damascus di sebelah Syria ya. Daripada Iran dia nak melalui Iraq, lepas tu dia pergi ke Damascus pula ya. Di Damascus dia carilah guru yang disebutkan tadi dengan gereja yang dia menamakan oleh guru dia. Jumpalah gereja tersebut dan jumpalah guru yang kedua. Dia pun duduklah belajar dengan guru yang kedua ni sampailah guru kedua ni pun dah nak meninggal dan dia pun berpesan, wahai Salman, kalau aku mati kau pergilah kepada Baitul Maqdis, di sana satu gereja sekian-sekian namanya dan ada seorang padri ataupun rahib di sana, kau belajarlah dengan dia. Maka guru kedua dia pun meninggal, dia pun pergilah ke Baitul Maqdis yang kita sekarang ada di sini ya. Dan kemudian dia datanglah ke satu gereja yang disebut tadi dengan rahib yang disebutkan dan dia pun belajar dan alhamdulillah semua rahib-rahib itu ataupun padri-padri itu semua berpegang pada agama Nasrani yang betul, mempertuhankan Allah yang Maha Esa, bukan tiga Tuhan, tidak ya. Maka sampailah guru yang ketiga pun nak meninggal. Maknanya panjang umurnya Salman Farisi ini ya. Guru pertama, kedua, ketiga sampai meninggal pun dia tak meninggal lagi. Allah Ta'ala mentakdir ya Salman Farisi ini. Maka apabila guru ketiga ni dekat meninggal, dia pun berkata pada Salman, wahai Salman, sekarang sudah sampai masanya keluar Nabi akhir zaman. Dia ada dua tanda. Ya, dia keluar di negeri Arab yang banyak pokok-pokok kurma. Jadi itu pesanan guru dia. Dia ada dua tanda. Apa tandanya? Nanti kita dengar sekejap lagi ya. Jadi begitulah, selepas guru dia yang ketiga pun meninggal, Salman pun cari jalan macam mana nak pergi negeri Arab. Pergi negeri Arab tu kena ke Madinah lah. Ya, tempat banyak pokok kurma. Maka dia pun upalah satu caravan orang-orang Arab peniaga yang datang ke Baitul Maqdis untuk bawa pergi ke Madinah. Tapi tak sampai ke Madinah, sampai di Khaybar saja. Khaybar 650 km utara Madinah. Salman diikat dan dijual di pasar hamba. Jadi dia dijual sebagai hamba padahal dia orang merdeka. Tetapi telah dibeli oleh seorang Yahudi. Maka dia pun jadi hamba pada Yahudi. Yahudi di Khaybar. Khaybar 650 km utara Madinah Munawwarah. Alhamdulillah saya pernah pergi ke Khaybar juga. Masa-masa saya sekolah dulu di Madinah. Kita buat excursion pergi ke sana. Dan di Khaybar sana pun banyak pokok kurma. Tapi kepunyaan orang Yahudi tersebut. Dan Salman pun menjadi hamba tukang pokok kurma. Tukang kebun lah kita kata. Maka Salman pun berdoa pada Allah sebab tujuannya nak cari Nabi akhir zaman. Akhirnya Allah takdir satu family Yahudi Madinah datang ziarah pada tuan dia di Khaybar. Jadi apabila mereka duduk berbual ni, Yahudi Madinah berbual dengan tuan dia, cerita ada seorang lelaki Arab keluar, dia kata dia Nabi akhir zaman. Jadi Salman terdengar, ada orang kata Nabi akhir zaman, jangan-jangan ini tak orang yang aku cari.
Tapi macam mana? Sebab dia ni di Khaybar. Khaybar 650 km daripada Madinah. Jadi dia doalah pada Allah. Akhirnya bila keluarga Yahudi Madinah ni nak balik Madinah, maka tuannya Salman hadiahkan kepada Yahudi Madinah ini Salman. Jadi sekarang Salman sudah bertukar tuan menjadi hamba kepada Yahudi Madinah. Dia ikutlah balik Yahudi Madinah tu ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pun jadi tukang kebun juga sebab tuan dia yang baru pun mempunyai ladang pokok kurma. Jadi dia pun cari can macam mana nak jumpa Nabi SAW. Dapat can dia pun bawa lah nak tengok tanda kenabian Nabi tu yang disebut oleh guru dia 2 tanda ya. Jadi dia pun bawa 1 bakul kurma, dia pergi ke Masjid Nabawi, dia pun kata pada Nabi kita, ya Muhammad, ini sedekah untuk engkau. Kemudian dia pun lari belakang pintu masjid nak tengok apa Nabi buat. Nabi panggil semua sahabat-sahabat makan, Nabi tak makan. Wah, dia kata ini setengah daripada tanda yang pertama. Nabi tak makan sedekah. Kemudian besok dia datang lagi buat 1 bakul kurma. Dia kata, ya Muhammad, ini hadiah untuk engkau. Maka Nabi SAW panggil sahabat-sahabat makan dan Nabi pun makan. Jadi Nabi kita ni dia tak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Kenapa? Sebab sedekah ini adalah kotoran harta manusia. Itu sebenarnya sedekah. Sedekah adalah kotoran harta manusia. Jadi kalau kita keluar zakat, zakat tu dari segi bahasa Arab tu apa maknanya? Penyucian, sucikan harta kita. Kenapa? Jadi harta kita ni kadang-kadang kita ada buat silap, ada kadang-kadang kita cakap bohong, ada kadang-kadang kita buat waktu kita tak semayang, terlupa semayang. Jadi ada kotor-kotor tu dicucikanlah dengan zakat itu. Macam itulah kalau kita makan pun kita import mesti ada ekspor ya. Kata ada ekspor nanti masuk hospital. Betul lah. Jadi macam itulah rezeki pun kalau kita import mesti keluar sedekah, keluar zakat, baru bersih rezeki kita tu, barulah berkat dia tu. Jadi Salman tengok, wah ini satu tanda, iaitu Nabi akhir zaman dia tak makan sedekah, tapi dia ambil hadiah. Sebab sedekah tu satu penghinaan. Ya, kalau kita balik daripada Baitul Maqdis ni, kita bawa lah 1 kotak kurma ke ataupun zaitun ke, kita kata, mak, ni saya sedekah pada mak. Mak kita kata apa? Kurang ajar ya budak. Kau ingat aku minta sedekah? Kan dia marah. Padahal ini kita bagi dia, tapi dia marah sebab kita sedekah. Cuba kalau kita balik kita kata, mak, ni hadiah pada mak. Terima kasih lah, happy dia. Macam itulah. Jadi kita ni kalau sekira nak bagi pada orang yang kita muliakan, ibu bapa, mertua, adik-beradik, atau guru-guru kita, ustaz-ustazah kita, jangan kita kata sedekah, tak bagus. Kita kata ni hadiah ustaz, ini hadiah tuan guru, ini hadiah ustazah, macam tu. Itulah dia ya, kalau sekiranya kita nak beri. Sebab itu keluarga Nabi, Sayyid atau Syarifah, mereka tak boleh terima zakat dan mereka tak boleh terima sedekah. Ya, sebab tu kalau kita nak beri pada mereka, kalau kita ada kawan lah ya, kawan-kawan yang ada Syarifah ke Sayyid ke, kita kata ini hadiah untuk engkau. Jangan kita kata sedekah sebab mereka kalau makan sedekah haram. Kenapa macam tu haram? Karena Allah Ta'ala telah sucikan Nabi dan keluarganya. Innama yuridullah liyuzba'akum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengendaki mensucikan kamu, iaitu keluarga Muhammad, sesuci-sucinya. Jadi sebab tu keluarga Nabi tak boleh makan sedekah. Dan demikianlah satu tanda. Satu tanda lagi, Salman Farisi pun nak tengok tanda kedua. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila berjalan dengan ramai-ramai sahabat, Nabi jalan di belakang. Nabi selalu katakan, kosongkan belakang aku kerana malaikat mengikutiku. Jadi satu masa Nabi mengiringi 1 jenazah. Lepas sembahyang jenazah di Masjid Nabawi, dibawalah jenazah tu pergi ke perkuburan Baqi'. Jadi dalam masa berjalan tu Nabi jalan di belakang, Salman Farisi duduk belakang Nabi. Dia tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Nabi pun stop. Nabi pun kata, Salman, kau nak tengok tanda kenabian aku? Nabi dah tahu dah apa niat dia tu. Kemudian Nabi pun bukakan butang baju sikit dan bukakan bawah kanan dia. Belakang bawah kanan Nabi itu ada khataman nubuwah. Apa tu khataman nubuwah? Cap tanda kenabian. Cahaya terang benderang, subhanallah. Salman tengok tu saja, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Salman pun memeluk agama Islam.
Jadi apabila Salman sudah memeluk agama Islam, dia tak bebas seperti orang lain kerana dia tu hamba kepada tauqir dia Yahudi. Jadi dia pun bercakap kepada tauqir dia, "Tuan, saya nak merdekakan diri saya, berapa harga saya bayar." Kemudian tuan tu dah tahu dah ini Salman dah masuk Islam. Jadi nak susahkan Salman supaya tak boleh keluar daripada dia, maka dia kata, "Kalau kau nak merdeka dengan syarat kau korek 360 lubang malam ini dan kemudian kau tanam biji kurma dan aku nak besok pokok kurma sudah keluar dengan buahnya." Masya Allah, mana boleh buat ni semua. Memang dia sengaja buat macam tu. Dia tahu Salman tak boleh buat macam tu. Tapi Salman mengadulah pada Nabi. Nabi kata, "Salman, jangan bimbang. Kau korekkan lubang 360 lubang dan siapkan satu bakul biji-biji kurma. Nanti malam aku datang." Kemudian apabila malam tu Nabi nak datang, tuan dia pun dah nampak Salman dah siap-siapkan semua ni dengan satu bakul biji-biji kurma. Maka tuan dia bakarkan biji-biji kurma tu. Jadi apabila Nabi datang, Salman pun menangis, "Ya Rasulullah, biji-biji kurma yang aku dah siapkan semua dibakar oleh tuan aku." Nabi kata, "Tak apa." Nabi pun ambil setiap satu biji, bismillah, Nabi masuk dalam lubang, ditimbuskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juruskan air. Sampailah komplit 360 lubang. Kemudian besok pagi, bila tuan dia nak tengoklah apa yang berlaku, dia buka tingkap dia tengok sudah siap pokok kurma dengan buah kurma sekali sudah ada. Alhamdulillah. Itulah pokok kurma ajwa. Yang kita kata kurma Nabi, itulah kurma ajwa, ya. Cuma kurma ajwa ni dia ada khas tempat yang ditanam oleh Nabi itu, nama dia aliyah. Sebab tu orang kata kurma ajwa aliyah. Tetapi kurma ajwa juga banyak ditanam merata Madinah pun ada. Dan di luar Madinah pun ada. Cuma ialah kalau kita nak betul-betul grade 1 lah kita kata, yang betul-betul yang daripada zaman Nabi punya pokok kurma yang Nabi tanam tu, itu namanya kurma ajwa aliyah, ya. Kali tuan-tuan kalau pergi Madinah cari kurma ajwa aliyah, ya. Tetapi ialah package ni tak pergi ke Madinah lah kan. Tapi kalau in future, cuma kita alhamdulillah lah, saya pun dah berkenalan dengan tauqir tuan kebun tu. Jadi kita setiap kali jemaah kita offerkan mereka beli pada kebun ini dengan harga sekian-sekian harga. Adalah harga lebih sikit lah, 10 rial, 20 rial lebih. Tapi memang terjamin lah daripada kurma aliyah, ajwa aliyah. Jadi itulah dia, Salman pun dah bebas. Bila Salman dah bebas, dia tu rajin ke masjid, duduk dengan Nabi SAW. Umur dia waktu dia memeluk agama Islam, ada riwayat mengatakan 275 tahun. 275 tahun. Masya Allah, panjangnya, betul. Itulah umurnya Salman Farisi radhiyallahu an bila dia memeluk agama Islam. Dah kira dah tua lah, tapi hebat pula, kuat pula lagi, boleh berjuang fi sabilillah lagi. Dan begitulah Salman, dia zaman Nabi, semua sahabat-sahabat merebut nak mengambil dia sebagai orang mereka. Kenapa? Sebab sahabatnya itu bagi dua, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin kata, Salman orang Muhajirin, dia bukan asal orang Madinah, jadi dia orang kita. Maka orang Ansar kata, tidak, Salman bukan orang Arab Mekah, dia daripada luar negeri, dia orang kita, Ansar. Jadi Nabi melihatkan kerebutan dua golongan ini terhadap Salman. Nabi mengatakan, Salman minna alal bait, Salman daripada kami, keluarga Rasul. Wah, daripada bukan Muhajirin, bukan Ansar, tapi keluarga Nabi. Subhanallah, kerana iman dan takwa dia itu, Nabi menjadikan dia sebagai keluarga Nabi. Padahal dia bukan orang Arab, dia orang Parsi, tapi itulah dia keimanan mengatasi segala-galanya. Maka dengan itu Salman hidup dengan zaman Nabi SAW dengan penuh taat dan takwa, sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau pun ikutlah bala tentera Islam pergi berjihad fisabilillah. Sampailah bala tentera Islam pun masuk ke Baitul Maqdis. Dan apabila sampai Baitul Maqdis, Salman dilantik sebagai salah satu ketua daripada Baitul Maqdis ini. Dan dia pun nak buat rumah lah sebab dia dah duduk kat sini. Kemudian dipanggil lah tukang buat rumah. Dia tanya tukang buat rumah, kau tahu tak macam mana rumah aku ni nak kau nak buat? Kata tukang buat rumah ni tahu. Macam mana? Rumah kau ni Salman, kalau kau berdiri, kepala kena siling. Kalau kau baring, kaki kena tembok. Agaknya berapa besar rumah dia? Kecil saja. Mungkin kalau kita kata, maaf kata, dapur kita lagi besar lagi pada rumah Salman. Itulah dia orang yang namakan Salman Farisi. Hati dia tak ada kat dunia, hati dia dengan Allah Ta'ala saja.
itulah dia orang yang beriman takwa. Itulah dia Salman Farisi radhiyallahu an. Jadi tempat yang kita akan pergi ni sekarang ni ialah makam Sayyidina Salman Farisi. Makam ni ada dua maknanya. Makam ni tempat yang biasa duduk kat situ. Mungkin kat sini lah pernah dia duduk kat sini. Tak mustahil. Sebab memang dia duduk kat Baitul Maqdis. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Salman Farisi kuburnya ada di Iraq, ya. Tetapi walau apa pun kita datang kat sini, walaupun tempat ni hanya tempat dia duduk pun mengambil barakahnya. Dan kalau betul lah makam dia tu atau jasad di kat sini, itu adalah baik lagi. Jadi dengan itu kita sekarang kita akan masuk ke dalam, kita akan beri salam kepada Salman Farisi dan kita akan berdoa di situ insya-Allah. Silakan tuan-tuan.